Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera cikgu ucapkan dekat semua anak-anak murid cikgu yang tengah tengok video ni lah. Okey, so untuk pelajar-pelajar cikgu yang dah tengok video cikgu minggu lepas, tahu cikgu siapa. Kalau yang belum, nama cikgu Syakir. Okey, Cikgu Syakir. Okey, so untuk kelas kita kali ini, kelas kita minggu ini, kita akan buat secara online juga macam yang kita buat minggu lepas. Korang pun tahu sebab apa. So kita terus sambung je lah. Okey, kita recap balik tajuk yang kita belajar minggu lepas, iaitu bab 8 pasal penduduk di Malaysia. Penduduk di Malaysia ni terbahagi kepada 3 jenis, iaitu penduduk padat, penduduk sederhana dan penduduk jarang. Maksudnya kalau penduduk tu padat, kawasan dekat sesuatu kawasan tu penduduk dia padat lah, maksudnya ramai orang. Okey, kalau penduduk sederhana ni maksudnya sederhana lah, maksudnya penduduk dia tak ramai sangat dan penduduk dia tak kurang sangat, dia sedang-sedang sahaja. Okey, penduduk dia tak ramai mana. Okey, kalau penduduk yang jenis yang ketiga ialah penduduk jarang. Penduduk jarang ni maksudnya penduduk dia dekat sesuatu kawasan tu penduduk dia kurang, maksudnya tak ramai orang pun. Salah satu tempat yang kita boleh tengok sebagai contoh ialah dekat Cameron Highland, dekat kawasan tanah tinggi. Okey, penduduk dia jarang, maksudnya penduduk dia tak ramai pun. Okey, so itu kita recap untuk bab 8 penduduk di Malaysia. Sekarang kita masuk kepada bab 9 tingkatan 1. Okey, apakah tajuk bab 9? Tajuk bab 9 ialah pertempatan di Malaysia. Okey, so pertempatan di Malaysia, dalam tajuk ni kita boleh bahagikan kepada 3, iaitu yang pertama 9.1 jenis-jenis pertempatan di Malaysia, yang kedua ialah pola pertempatan di Malaysia, dan yang ketiga ialah fungsi pertempatan bandar dan fungsi pertempatan luar bandar. Okey, so 3 tajuk ni kita akan tengok untuk bab 9. Okey, kita terus masuk untuk 9.1. 9.1, okey, ada 2. Okey, jenis-jenis pertempatan di Malaysia kita boleh bahagikan kepada 2 jenis, iaitu yang pertama pertempatan bandar dan yang kedua ialah pertempatan luar bandar. Okey, kita tengok dulu untuk pertempatan bandar. Kawasan pertempatan bandar mempunyai jumlah penduduk yang padat, iaitu sekitar 10,000 orang ataupun lebih daripada 10,000 orang. Okey, so itu apabila sesuatu kawasan tu penduduk dia dah mencecah 10,000 ataupun dah lebih daripada 10,000, kawasan itu akan dikira sebagai pertempatan bandar. Okey, sebab penduduk dia dah ramai. Contoh, nanti kita akan tengok contoh dia. Okey, poin yang kedua mempunyai pelbagai kemudahan asas. Kemudahan asas ni maksudnya apa? Kemudahan asas ni maksudnya dia ada sekolah, ada hospital, ada klinik, ada rumah ibadat. Okey, semua ini ialah kemudahan asas yang kita boleh gunakan lah. Okey, maksudnya jadi pelbagai. Dekat kawasan bandar dia ada pelbagai, dia ada banyak kemudahan asas. Yang ketiga, kawasan kediaman berciri moden. Okey, apa maksud berciri moden? Contohnya macam rumah batu, okey, rumah 2 tingkat, rumah 3 tingkat. Okey, dia punya decoration, dia punya dekorasi dekat rumah tu moden. Okey, dan industri yang berkembang ialah perindustrian, perniagaan, pembinaan, pentadbiran dan juga perkhidmatan. Okey, biasanya perindustrian, contohnya kilang-kilang ke yang besar-besar ke, diorang akan ada dekat area bandar. Perniagaan, kedai-kedai, gerai ke, okey, yang berniaga lah, orang yang berniaga. Pembinaan, pentadbiran ni contohnya macam pusat pemerintahan, contohnya pusat pemerintahan kita Malaysia. Okey, dia mesti ada dekat area bandar, mustahil dia akan buat dekat kawasan luar bandar. Okey, dan perkhidmatan ni contohnya macam hospital ke, macam cikgu cakap tadi. Okey, hospital ke, sekolah ke, apa-apa yang melibatkan satu pihak yang memberi khidmat kepada satu pihak yang lain. Okey, maksudnya macam kita, contoh macam kita, cikgu dengan pelajar. Maksudnya cikgu memberi khidmat mengajar, pelajar menerima khidmat yang belajar. Okey, so ini pun salah satu jenis perkhidmatan juga. Okey, sekolah, okey, contoh dia sekolah, perkhidmatan. Okey, contoh, okey, kita tengok contoh.
pertempatan bandar yang ada dekat Malaysia ni ialah yang pertama Georgetown, yang kedua Bintulu dekat Sarawak, yang ketiga Kuching dekat Sarawak, Kuala Lumpur, Shah Alam dan juga Putrajaya. Okey, kawasan-kawasan ini dikira sebagai kawasan bandar, pertempatan bandar sebab dia dah memenuhi ciri-ciri yang 4 dekat atas tu lah. Okey, empat ciri dekat atas tu dia ada, so dia dah dikira sebagai pertempatan bandar. Okey, kita tengok untuk pertempatan luar bandar. Okey, trik dia kalau nak senang ingat, pertempatan bandar dengan pertempatan luar bandar dia berlawanan sahaja. Kalau kita tengok yang pertama pertempatan luar bandar yang pertama mempunyai jumlah penduduk yang kurang daripada 10,000 orang. Kalau pertempatan bandar tadi dia 10,000 orang atau lebih. Kalau pertempatan luar bandar kurang daripada 10,000 orang. Okey. Yang kedua dia mempunyai kemudahan asas yang minimum. Okey. Apa maksud kemudahan asas yang minimum ni? Ialah kemudahan asas dia kurang. Kalau nak dibandingkan dengan kawasan pertempatan bandar, kawasan pertempatan luar bandar dia punya kemudahan asas kurang. Okey. Contohnya kalau dekat kawasan bandar mungkin dia ada banyak kedai-kedai, ada banyak gerai makan, okey. Kedai dobi ke kan. Itu pun salah satu perkhidmatan juga, kedai dobi, okey. Diorang ada banyak klinik, ada banyak hospital, tapi kalau dekat kawasan luar bandar kemudahan-kemudahan macam ini kurang ataupun kalau ada pun mungkin jauh daripada kawasan pertempatan luar bandar tu lah. Okey. Yang ketiga, kawasan kediaman dia sederhana dan dia berciri tradisional. Kalau bandar tadi dia berciri moden. Kalau dekat kawasan pertempatan luar bandar ciri dia tradisional. Maksudnya macam dekat rumah-rumah kampung lah. Kalau dekat bandar mungkin rumah batu, rumah simen. Kalau dekat pertempatan luar bandar mungkin rumah papan ke, rumah kayu. Okey. Yang keempat ialah kegiatan ekonomi yang dijalankan adalah seperti pertanian, penternakan dan juga industri desa. Pertanian ni yang bercocok tanam lah, yang diorang boleh dapat hasil daripada diorang punya pertanian tu. Contohnya kelapa sawit, pokok getah, nanas, pokok tebu, pokok jagung, serai ke, okey, apa-apa saja yang diorang tanam dan diorang boleh tuai hasil tu dan diorang boleh jual. Okey, pertanian. Penternakan, contoh ayam, lembu, kambing, itik, apa-apa sajalah. Okey, diorang ternak dan diorang jual. Dan industri desa maksudnya diorang gunakan hasil yang ada dekat kampung tu, diorang hasilkan produk, lepas tu diorang jual. Okey, so industri desa. Contoh kawasan pertempatan luar bandar yang ada dekat Malaysia ni ialah yang pertama dekat Bacok Kelantan, Felda Jengka dekat Pahang, Kuala Krai dekat Kelantan dan juga Keningau dekat Sabah. Okey, 4 kawasan ni. Ini adalah contoh-contoh je lah. Banyak lagi kawasan pertempatan luar bandar yang ada dekat Malaysia, tapi kita hanya bagi contoh 4 ini sahaja. Okey. Okey, seterusnya kita beralih pula kepada tadi kita dah tengok jenis-jenis pertempatan yang ada dekat Malaysia. Sekarang kita tengok 9.2 pula. 9.2 ni tajuk dia ialah pola pertempatan di Malaysia. Okey. So sebelum kita start, kita bagi tahu dulu makna dia apa. Pola pertempatan ni maksud dia apa? Okey. Pola pertempatan merujuk kepada corak atau bentuk susunan kawasan kediaman manusia di sesuatu tempat ataupun kawasan. Okey, perkataan pola tu sendiri maksud dia corak ataupun bentuk. Okey, pertempatan maksudnya kawasan kediaman lah. So, kalau kita gabungkan pola pertempatan, bentuk kediaman, bentuk kawasan kediaman tu. Okey. So, itu makna dia, itu maksud pola pertempatan. Okey. Pola pertempatan dekat Malaysia ni boleh dibahagikan kepada 4. Okey. Yang pertama ialah pertempatan berpusat, yang kedua ialah pertempatan berkelompok, yang ketiga ialah pertempatan berjajar dan yang keempat ialah pertempatan berselerak. Okey. Ini adalah 4 jenis pertempatan yang ada dekat Malaysia ni lah. Okey. So, apa setiap pertempatan ni kita akan tengok satu-satu. Okey. So, kita tengok untuk pertempatan jenis yang pertama dulu, pertempatan berpusat. Okey, untuk pertempatan berpusat ni maksud dia rumah dibina secara rapat
di sesuatu kawasan yang menjadi tumpuan penduduk. Okey, kita cuba tengok dekat gambar tu, gambar yang dia dah bagi. Kalau kita boleh nampak kat situ, yang petak-petak tu semua ialah pertempatan. Pertempatan ni maksudnya rumah lah. Rumah yang dibina, kita boleh tengok dekat situ, rumah dia semua dibina secara rapat-rapat. Okey. So ini dia berpusat. Okey. Yang kedua, kebiasaannya terdapat di persimpangan jalan raya ataupun di kawasan perumahan. Okey. So yang ketiga, terdapat kemudahan yang melibatkan pusat perniagaan, pelabuhan dan rumah ibadat. Okey, kalau kita tengok dekat dalam gambar, ada masjid, okey. Lepas tu ada jalan raya, yang hitam garis tu ialah jalan raya yang diorang dah sediakan. Okey. Rumah ibadat tu, masjid tu lah, ada gambar kat situ, masjid. Okey. Antara contoh pertempatan pusat yang terdapat di Malaysia adalah seperti di Bandar Tun Razak. Okey, Bandar Tun Razak dekat Kuala Lumpur. Okey. Kalau boleh Google gambar dia, cari gambar dia, peta gambar Tun Razak, kita akan nampak kawasan perumahan kat situ dia rapat-rapat. Okey. So itu pertempatan berpusat yang pertama. Yang kedua, pertempatan berkelompok. Okey. Pertempatan jenis kedua ialah pertempatan berkelompok. Okey, kita tengok susun aturnya berkelompok dan terancang. Okey. Dia punya susun atur tu berkelompok dan terancang. Kalau kita boleh tengok dekat dalam gambar yang dah disediakan, kita tengok ada satu kawasan yang ada kawasan perumahan, lepas tu ada sungai, lepas tu kawasan sebelah sungai pun ada lagi satu kelompok kawasan perumahan juga. Okey. So kita boleh nampak kat situ dia berkelompok. Kat sini ada satu kelompok, kat sini ada dia satu kelompok. Okey. So dia secara berkelompok dan terancang. Yang kedua, kebiasaannya terdapat di kawasan rancangan pembangunan tanah persekutuan. Okey. Yang ketiga ialah contoh pertempatan dia berkelompok. Cikgu salah eja, sorry. Berkelompok, okey. Ialah di Felda Kemelah dan Felda Air Tawar yang terletak di Johor. Okey. Dua jenis felda ini ialah jenis pertempatan berkelompok. Okey, maksudnya kawasan perumahan dia dibina berkelompok-kelompok. Okey. Yang ketiga, jenis pertempatan yang ketiga ialah pertempatan berjajar. Okey, pertempatan berjajar ni apa? Okey, pertempatan berjajar, kawasan perumahan dia dibina sepanjang jalan raya, sungai, pantai ataupun landasan kereta api. Okey, maksudnya akan ada satu garisan dan kawasan perumahan dia, pertempatan dia akan dibina ikut garisan tu. Okey. So dia akan jadi berjajar, dia berjajar kan? Maksudnya sebaris, betul tak? Dia ikut garisan tu. Okey. So kalau ada landasan kereta api, perumahan tu akan dibina ikut landasan kereta api tu. Landasan kereta api akan ada rumah kat kiri kanan dia. Okey. Yang kedua, pertempatan ini dibina secara tersusun, berderet dan seragam. Maksudnya dia seragam je, dia ikut garisan tu. Macam kat tepi pantai, okey, kita tengok gambar kat tepi pantai tu, rumah dia semua di kawasan pantai tu, okey, di tepi pantai. Okey. Yang ketiga, contoh pertempatan berjajar ialah di kawasan pertempatan di sepanjang Sungai Rajang dekat Sarawak dan Pantai Kuala Besut dekat Terengganu. Okey, siapa yang pernah pergi Pantai Kuala Besut dekat Terengganu? Okey, cikgu pernah pergi. Dan kalau kita kalau yang pernah pergi, kita boleh nampak kawasan perumahan dekat Pantai Kuala Besut, diorang ada banyak kawasan perumahan dan banyak juga yang kawasan rumah diorang jadikan sebagai chalet sebab tepi pantai, betul tak? Akan ada ramai pelancong yang datang dan diorang akan cari tempat untuk menginap. Jadi diorang ambil kesempatan ni untuk jadikan pertempatan tu sebagai chalet. Okey. So banyak kawasan pertempatan lah dekat situ, dekat tepi pantai tu banyak kawasan pertempatan. Okey. So ini yang dinamakan sebagai pertempatan berjajar. Okey. Dan yang terakhir, pertempatan yang terakhir ialah pertempatan berselera. Okey, apa yang kita faham dengan perkataan berselera? Berselera ni maksudnya bersepak, betul tak? Dia tak tersusun pun. Satu kat sini, satu kat sini, satu kat sini. Dia macam bersepak-sepak. Okey, kita tengok maksud dia. Pertempatan ini dibina secara berselera dan tidak tersusun. Okey, rumah dia tak tersusun, macam bersepak-sepak. Kalau boleh tengok dekat gambar tu, okey, ada gambar dia. Kawasan dia kita boleh tengok bersepak-sepak tu. Okey, yang petak-petak tu semua dia punya perumahan dia bersepak. Yang kedua, rumah kelihatan bertaburan dan tidak seragam. Yang ketiga, pertempatan ini terdapat di kawasan kampung, kebun kecil dan juga kebun sayur-sayuran. Okey.
Dan yang terakhir ialah antara contoh, ni contoh pertempatan dia yang berselerak ialah di Bukit Tinggi dekat Pahang dan juga Kundasang dekat Sabah. Okey, kawasan-kawasan macam ini dia punya pertempatan dia berselerak. Okey, dia tak tersusun. Ni antara contoh-contoh tempat sajalah. Okey, so itu saja, kita berhenti sampai sini dahulu untuk yang cikgu dah ajar. Lepas tu okey, sekarang cikgu akan bagi tahu korang kena buat muka surat mana yang dalam modul ni. Pergi dekat modul tu. Okey, cikgu nak korang baca arahan dia dulu. Dekat muka surat 10 ni ada arahan dia, praktis bab 9 pertempatan di Malaysia. Okey, arahan dia, pelajar haruslah menjawab soalan-soalan berikut mengikut arahan yang telah diberikan oleh guru. Pelajar dikehendaki menulis jawapan di dalam kertas kosong dan mengambil gambar jawapan yang telah ditulis. Kemudian pelajar harus menghantar gambar tersebut kepada grup WhatsApp yang telah disediakan. Okey, so cikgu akan cek jawapan yang korang dah buat. So untuk topik yang kita dah cover setakat ini, cikgu nak korang buat muka surat 11 ni, muka surat 12, muka surat 13 dan juga 14 dengan 15. Okey, buat sampai muka surat 15 sahaja dulu. Okey, sebab kita baru cover sampai topik ni Yang bawah tu jangan buat dulu. Okey, jangan buat dulu sebab itu kita masih belum belajar. Yang bawah tu cikgu akan explain untuk kelas yang akan datang. Okey, so itu saja untuk hari ini. Kalau ada apa-apa soalan tak faham, boleh tanya dekat grup lah. Okey, jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.